Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, kita sambung lagi untuk subjek RBT kali ini bersama Cikgu Afiqah. Okay, kita akan sambung untuk RBT hari ini. Baik, untuk hari ini apa yang kita akan belajar? Pertama, kita akan tengok langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan di bengkel. Dan yang kedua, kita akan tengok amalan keselamatan di bengkel iaitu dari segi kebersihan bengkel dan penyelenggaraan peralatan. Dan yang ketiga, kita akan tengok kesan jika kita mengabaikan keselamatan di dalam bengkel. Okay, cikgu harap kamu masih ingat apa yang kita belajar minggu lepas iaitu tentang simbol dan tanda keselamatan di bengkel. Okay, cikgu harap sangat kamu masih ingat. Baik, kita sambung untuk hari ini pula. Okey, first kali hari ni kita akan tengok apakah langkah-langkah yang kita perlu buat bila berlakunya kemalangan di dalam bengkel. Baik, murid-murid boleh rujuk dalam buku teks kamu, buku teks RBT pada muka surat 9 dan muka surat 10. Boleh sama-sama tengok dengan cikgu. Okey, boleh buka buku teks muka surat 9 dan muka surat 10. Okey, pertama kita tengok dulu apa yang kita perlu buat jika kita ada luka melecur. Contohnya kalau kamu buat apa-apa dalam bengkel dan menyebabkan menyebabkan kulit kamu melecur. Okey, apa yang kita perlu buat? Pertama, kamu mesti siram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Okey, kamu basuhlah kamu punya luka dengan air. Okey, yang kedua, sapukan krim atau lotion yang sesuai untuk merawat lecur. Okey, dah siram, lepas tu kamu sapu krim. Ni tak semestinya dekat dalam bengkel sajalah. Contohnya kamu melecur kat rumah, kamu boleh ikut langkah-langkah ni. Dan yang ketiga, kamu pergi berjumpa dengan pegawai perubatan dengan segera. Mula-mula basuh, lepas tu bubuhlah krim atau lotion dan baru jumpa pegawai perubatan. Okey, kenapa kita tak jumpa doktor dulu? Sebab mungkin waktu first, orang kata macam first langkahnya, apa yang ada dekat bengkel tu singkir. Kita basuh dulu, lepas tu baru kita buh krim, lepas tu terus kita pergi jumpa doktor. So sementara dalam perjalanan kamu nak pergi jumpa doktor tu, sekurang-kurangnya kamu dah buatlah 2 langkah tadi. Okey, settle untuk merawat luka melecur. Sekarang kita tengok pula apa yang kamu perlu buat jika terkena renjatan elektrik. Okay, kalau ada kawan kamu yang terkena renjatan elektrik dalam bengkel, pertama, kamu jangan pergi sentuh mangsa. Kamu jangan pula pergi tarik tangan dia, jangan pula nak panggil dia, nak pegang dia, tak payah. Okay, kamu jangan sentuh mangsa. Okay, lepas tu kamu alihkan mangsa daripada punca renjatan menggunakan bahan penebat seperti kayu atau tali pinggang. Bahan penebat ni apa? Bahan penebat ialah bahan yang tak dapat mengalirkan arus elektrik. Kenapa kita kena pakai bahan penebat? Sebab kita takut bila kamu pegang, kamu sendiri yang akan kena renjatan elektrik tu sekali. So, kamu tak boleh pegang kawan kamu mesti guna bahan penebat. Bahan yang tak boleh mengalirkan arus elektrik. Kamu nak tarik dia tu, kamu kena guna bahan penebat. Jangan suka-suka hati pula kamu nak pergi panggil dia, tarik tangan dia. Tak boleh. Okay, satgi bukan seorang yang kena elektrik. 2 orang pula yang kena. Sebab kawan dia yang sibuk-sibuk tarik tu sekali kena. Okey, yang ketiga, lepas kamu dah tarik kawan kamu tu, kamu rehatkan dia di tempat yang selesa dan dapatkan bantuan. Tu langkah awal. Lepas kamu dah rehatkan dia, kamu pergilah cari bantuan daripada orang lain. Okey, tu 2 langkah yang kamu perlu buat lah kalau ada luka melecur dan juga bila ada terkena renjatan elektrik. Tu apa yang kamu boleh buat. Okey, itu pada muka surat 9. Okey, tengok pada muka surat 10 pula. Okey, pada muka surat 10, ini ada pelan laluan kecemasan. Okey, yang ni contoh je lah yang ada dalam bengkel RBT. Jadi, bila pelan laluan kecemasan ni akan digunakan? Okey, contohnya bila ada kebakaran. Contohnya kan, kamu dengar ada loceng panjang tu berbunyi, maksudnya ada kebakaran. Jadi, kamu mesti keluar daripada bengkel mengikut pelan ni. Dia bagi arah hijau ni adalah laluan untuk kamu keluar. Kamu jangan pula pergi lawan arus anak panah ni. Jadi kalau orang pergi kot ni, kamu patah balik kot ni, jadi dia akan bertembung. Lepas tu dia boleh
bertembun dan dia boleh tolak-tolak lah, jatuh lah macam-macam kan. So kamu mesti ikut pelan laluan kecemasan ni. Okay, ikut anak panah dia. Kamu masuk bengkel nanti kamu study dulu apa dia punya pelan, lari ikut mana ni, guna tengok yang tu dulu. Yang tu cerita nanti dalam bengkel lah. Okay. Untuk hari ni cukup kamu tahu ini adalah pelan laluan kecemasan yang kamu perlu ikut sekiranya ada apa-apa kecemasan yang berlaku di dalam bengkel. Okay, dan dalam bengkel juga kita ada peti pertolongan cemas ni, peti pertolongan cemas ni, ataupun kamu selalu dengar first aid kit, selalu orang sebut first aid kit kan. Dalam ni adalah plaster, okey, gunting untuk potong untuk kita balutan semua tu, adalah dalam tu. Okey, so ubat-ubatan yang ada dalam ni sepatutnya disimpan dengan kemas dan dalam keadaan baik. Sebab bila kecemasan, bila ada kemalangan, bila orang nak guna, boleh guna. Kalau tak simpan dengan baik, dalam barang tu semua rosak, lepas tu mai kecemasan, kemalangan apa, tak boleh guna. So, kena jaga dengan baik. Okey, ada peti pertolongan cemas dan juga ada alat pemadam api. Okey, alat pemadam api ni cikgu pasti kamu pernah tengok dekat kawasan sekolah kita ada. Okey, apa langkah-langkah yang perlu kita buat kalau nak guna alat pemadam api ni? Okey, pertama kita kena tarik pin picu. Kat atas tu ada tarik pin picu tu, kamu kena tarik. Kedua, halakan muncung ke arah api mengikut arah angin. Kena halakan muncung tu ikut arah angin. Lepas tu kamu kena tekan tuas dia. Okey, tekan tuas dia dan melayangkan muncung ke kiri dan ke kanan. Baru dia boleh keluarkan dia punya isi dia. Ni untuk padamkan api kebakaran lah. Okey, ni sepintas lalu je. Apa yang paling penting kamu mesti ingat langkah-langkah ni. Okey, langkah-langkah apabila berlaku kemalangan untuk rawat luka melecur dan terkena rejatan elektrik. Ingat yang ni dulu hari ni. Hari ni cikgu nak kamu ingat yang ni. Okey, kita tengok pula pada muka surat 11, buku teks pada muka surat 11, ada tajuk amalan keselamatan di bengkel. Okey, apa yang kamu perlu buat di bengkel untuk kamu pastikan bengkel kita sentiasa selamat. Okey, pertamanya kamu mesti jaga susun atur dan kebersihan bengkel. Maksudnya kerusi, meja semua mesti dalam keadaan tersusun dan bersih. Bengkel kita mesti sentiasa bersih. Okey, dan yang keduanya penyimpanan dan penyelenggaraan alatan. Semua alatan mesti disimpan di tempat yang sesuai dan selamat. Okey, tak boleh kamu letak barang merata sesuka hati. Kena letak di tempat yang selamat dan tempat asal dia baliklah. Okey, ni dua benda untuk pastikan bengkel kita sentiasa selamat. Okey, macam mana nak menyelenggara alatan? Okey, ni dia bagi contoh untuk menyelenggara alatan. Menyelenggara tu apa? Menyelenggara ni adalah proses untuk kamu pastikan alatan kita tu dalam keadaan yang baik sentiasa. Okey, jadi kamu kena selenggara dia. Kamu kena buat sesuatu untuk pastikan dia sentiasa elok. Okey, contohnya kalau gunting kan. Okey, macam mana kamu nak pastikan dia sentiasa elok? Okey, pertama kamu kena bersihkan kotoran dengan reja kain atau berus yang sesuai. Cucilah dia selalu. Dan titiskan minyak. Kenapa kena titiskan minyak? Sebab kita nak elakkan gunting daripada berkarat. Kan? Berkarat, lepas tu dia akan jadi lekat. Tak mau nak boleh buka dia punya tu kan. So kamu kena buat aktiviti selenggara ni lah. Okey. Untuk papan kekunci pula, okey, papan kekunci atau kamu selalu sebut keyboard dekat komputer kamu tu. Okey, kamu mesti bersihkan habuk dan kotoran dengan berus atau penyeduk habuk kecil. Kamu kena sentiasa cuci kamu punya keyboard. Lepas tu dah buang habuk, kamu lap papan kekunci menggunakan kain lembut yang lembap. Untuk kamu pastikan semua kotoran-kotoran semua tertanggal. Okey, ni contoh je lah. Dia bagi contoh untuk gunting dengan keyboard. Dia bagi contoh untuk gunting dengan keyboard. Yang lain tu nanti kita kena tengok sendiri. Okey. Kita tengok pula pada buku teks muka surat 12. Okey, pada buku teks muka surat 12 ni, dia bincangkan apa yang kita akan dapat kalau kita abaikan amalan keselamatan dalam bengkel. Okey, contohnya, kalau kamu masuk bengkel tanpa kebenaran guru, apa yang boleh berlaku? Apa kesan yang boleh berlaku? Okey, boleh berlaku kecederaan atau kehilangan barang semasa ketiadaan guru. Lepas tu kalau ada kes curi, orang akan cari siapa? Orang akan cari kamu. Sebab kamu masuk waktu cikgu tak ada. Cikgu tak tahu apa kamu buat.
Tiba-tiba ada barang hilang. Lepas tu orang akan tuduh kamu. Walaupun kamu tak buat, tapi kamu akan jadi suspek utama. Sebab kamu masuk bengkel masa tu. Cikgu tak ada. Siapa nak bela kamu? Okey, jadi jangan masuk bengkel tanpa kebenaran cikgu. Okey. Yang kedua, kalau kamu bawa masuk beg ke dalam bengkel, ruang kerja akan menjadi sempit dan menghalang laluan. Meja dalam bengkel tu untuk kamu buat kerja-kerja RBT. Tapi bila kamu bawa beg, kamu letak beg dekat bawah meja lah, keliling meja tu jadi sempit. Kan? Lepas tu orang nak lalu tersepak beg kamu lah, apalah, bahayalah. Okey. Yang ketiga, kalau kamu tak buka pintu dan tingkap bengkel, tak akan ada pengudaraan yang baik dan pencahayaan tak cukup. Okey, yang terakhir, kalau kamu guna bahan tanpa berhemah, contohnya kamu main-main masa guna apa-apa bahan, kamu usik-usik kawan. Apa yang boleh berlaku? Berlaku pembaziran. Sebab apa boleh berlaku pembaziran? Sebab contohnya kamu duk cucuk-cucuk kawan kamu masa kawan kamu guna sesuatu bahan. Lepas tu bahan tu tumpah. Bila bahan tu tumpah, kita boleh guna lagi tak? Tak boleh guna dah. Apa yang jadi? Membazir kan? Bahan yang tumpah tu tak boleh guna. Jadi berlaku pembaziran. Okey. Ini pula ditanya kita, apa yang akan berlaku jika perkara berikut terjadi? Berikan pendapat kamu. Okay, kalau minyak atau air tumpah kat atas lantai, apa yang akan jadi? Tengok, bila minyak atau air tumpah, kawan dia akan boleh jatuh. Okay, ni ada pula berlari sambil buat latan. Dia buat gunting tapi dia lari. Kamu rasa apa boleh jadi? Dia boleh cucuk kawan dia. Okay, lepas tu duk pegang-pegang alatan dalam bengkel, duk main bergurau. Boleh tercucuk juga. Ni pi guna alatan yang rosak. Apa boleh jadi kat dia? Contoh dia guna pisau yang dah rosak. Dia boleh potong diri dia sendirilah, potong jari lah semua. Jadi kita nak elakkan semua ni daripada berlaku. Sebab tu kena jaga keselamatan di dalam bengkel. Okey, so tu saja untuk hari ni. Okey, sikit je. Muka surat 9, 10, 11 dan 12. Okey, tu saja. Jadi selepas kita habis kelas hari ni, apa tugasan kamu? Okey, pertama kamu perlu jawab kuis online yang cikgu dah bagi link dia dalam WhatsApp. Okey, lepas kamu habis tonton video ni, kamu dah faham, kamu boleh jawab kuis tu, cikgu dah bagi dalam WhatsApp. And yang kedua, okey, lepas kamu jawab kuis tu, dah habis jawab kuis, kamu salin nota tentang apabila berlaku kemalangan pada muka surat 9 dan muka surat 10. Kamu buka balik buku teks muka surat 9 dan muka surat 10, tajuk apabila berlaku kemalangan. Okey, kamu salin nota untuk yang merawat luka melecur yang ni. Okey, kamu tulis tajuk dia merawat luka melecur. Kamu tulis 3 langkah ni. Okey, lepas tu kamu tengok pula terkena renjatan elektrik. Salin 3 langkah ni. Salin dan fahamkan dan ingat. Okey, bukan salin saja. Lepas tu kamu ambil pula nota untuk cara menggunakan alat pemadam api pada muka surat 10, kamu salin dia punya langkah-langkah dia. Itu sahaja. Kamu jawab kuis, lepas tu kamu buat nota. Okey, nota ni nak buat dalam buku mana? Buat dalam buku garis 1 buku pendek. Okey, tolong salin dalam buku garis 1 buku pendek. Okey. Jadi, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu faham isi kandungan pembelajaran kita hari ini. Okey, dan kamu boleh jawab kuis yang cikgu bagi dan tolong buat nota. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.